Assalamualaikum dan hai. Video ini merupakan video presentation bagi subjek CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban 2 bagi assignment kedua kami, assignment group yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan dalam membentuk perpaduan di Malaysia. Video ini terdapat 5 kandungan, iaitu pertama pengenalan, kedua peranan raja dalam memupuk perpaduan masyarakat, ketiga kebebasan undang-undang di dalam Malaysia membentuk perpaduan antara masyarakat, keempat pemupukan masyarakat melalui aspek bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, dan terakhir saya adalah kesimpulan. Nama saya Ahmad Azizi bin Hasji dan saya akan menerangkan tentang pengenalan dan juga peranan raja dalam memupuk perpaduan masyarakat. Okey, untuk pengenalan, Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan 2 dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Ia mengandungi 183 perkara dan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Antara perkara yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah pengasingan kuasa, raja perlembagaan, demokrasi berparlimen, agama Islam sebagai agama rasmi, kebebasan undang-undang, ketertinggian perlembagaan Malaysia sebuah persekutuan. Di dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan bagaimana Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjadi tonggak utama kepada pemupukan perpaduan di Malaysia. Isi yang pertama, peranan Yang di-Pertuan Agong dalam memupuk perpaduan masyarakat. Yang di-Pertuan Agong atau juga dikenali sebagai Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan gelaran rasmi bagi Ketua Negara Malaysia. Baginda juga memegang kuasa mutlak di dalam bidang agama Islam, ketenteraan, undang-undang, pentadbiran, pelantikan dan pengisytiharaan darurat. Dengan ini, Yang di-Pertuan Agong berkuasa dalam melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta menjaga kepentingan kaum-kaum lain. Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa melantik Perdana Menteri yang telah dipilih oleh rakyat Malaysia melalui pilihan raya umum. Yang di-Pertuan Agong juga menjadi simbol patriotisme dan kesetiaan rakyat Malaysia kerana menjadi pelindung bagi memenuhi aspirasi ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bangga menjadi warganya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizal bin Azril. Topik yang saya akan menceritakan adalah tentang kebebasan undang-undang di dalam Malaysia dapat membentuk perpaduan antara masyarakat. Apakah itu kebebasan undang-undang? Kebebasan undang-undang terdapat beberapa perkara di dalamnya adalah seperti kebebasan diri. Kebebasan diri ini adalah seperti kita bebas untuk membuat apa-apa sahaja di dalam negara ini selagi tidak melanggar undang-undang, dan kita juga tidak akan dirujukkan apa-apa jawatan yang kita sandang, tidak kira apa, tinggi ataupun rendah, selagi ini tidak melanggar undang-undang yang terdapat di dalam perlembagaan. Poin seterusnya adalah kesamarataan. Kesamarataan ini adalah secara menyeluruh, iaitu kita mempunyai pelbagai kaum, mempunyai pelbagai darjat, tidak kira tinggi ataupun rendah, kita hanyalah sama di sisi undang-undang Malaysia. Sama ada kita melakukan perkara yang melanggar undang-undang, kita akan menerima sesuatu itu dengan sama rata antara semua masyarakat. Poin yang seterusnya adalah kita bebas untuk bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ini adalah seperti contoh, kita bebas bersuara untuk apa-apa sahaja, tidak kira berpolitik ataupun menyuarakan pendapat kepada kerajaan, dan juga kita boleh berhimpun untuk menyuarakan apa kita punya pendapat, dan kita bebas untuk berpersatuan di dalam Malaysia ini. Seterusnya adalah agama. Kita mempunyai pelbagai agama di dalam Malaysia ini dan kita bebas untuk menganuti apa-apa agama. Kita ada Melayu, Islam, India dan Cina yang kita bebas untuk
mengikut percayaan kita sendiri dan kita bebas untuk memilihnya. Poin yang seterusnya adalah hak untuk berpendidikan. Berpendidikan ini adalah, kita di dalam Malaysia ini ada pelbagai aliran pembelajaran seperti sekolah menengah Tamil, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah Cina dan sekolah agama. Di dalam pendidikan ini kita bebas sama ada kita Melayu ingin belajar di sekolah Cina ataupun sekolah India. Kita bebas untuk memilihnya tanpa sebarang halangan. Bagaimana kita hendak memupuk perpaduan melalui kebebasan undang-undang ini? Yang pertama, kita sebagai rakyat, kita bebas untuk bergaul dengan pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia ini agar ianya lebih dapat mengeratkan perpaduan itu sendiri. Seterusnya adalah pelbagai tentang kesamarataan ini. Kesamarataan ini akan memberi aspek yang sama rata untuk setiap pandangan kaum di Malaysia ini, dan ianya akan rasa adil untuk semua kaum, dan ianya dapat memberi semangat yang baik untuk semua kaum tanpa mengira sebagai resis. Poin yang terakhir adalah agama dan pendidikan, yang kita bebas untuk memilih dan kita tidak perlulah berat sebelah kepada satu kaum saja, dan kita bebas untuk memilih sama ada kita ingin belajar di dalam sekolah Tamil ataupun Cina itu sendiri. Dan lebih baik kita adalah pendidikan di sekolah kebangsaan yang lebih terbuka untuk Melayu, Cina dan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahmi Izzuddin bin Ismail. Nombor kad pelajar saya 2020337745. So, hari ini saya ingin membentangkan tajuk berkaitan pemupukan masyarakat melalui aspek bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan di wilayah Malaysia, Indonesia dan di sekitar kawasan Nusantara melebihi 1000 tahun yang lalu. Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek dan setiap dialek mempunyai perbezaan ketara dari segi sebutan dan kosakata. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa aglutinatif yang bermaksud makna perkataan boleh diubah dengan menambah imbuhan tertentu, umumnya kata dasar yang terdiri daripada kata kerja. Kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajah Eropah ke Asia Tenggara telah menyebabkan perbezaan yang ketara berlaku antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Ini menyebabkan penuturan bahasa Melayu moden tidak mungkin dapat memahami bahasa Melayu dari zaman sebelumnya. Bahasa Melayu merupakan bangsa rasmi bagi negara Malaysia. Bahasa Melayu secara rasminya diwartakan sebagai bahasa rasmi negara pada tahun 1967. Hal ini berlaku apabila Duli Yang Maha Mula Yang di-Pertuan Agong, iaitu almarhum Tengku Ismail Nasharuddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi bagi Perlembagaan Persekutuan. Hari ini berlaku apabila Parlimen meluluskan rang undang-undang bahasa. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bangsa kebangsaan. Kalau kita tengok
pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa lingguan franca atau bahasa pengantaraan. Kalau kita tengok juga, kebanyakan pendatang asing pada zaman tu terpaksa mempelajari bahasa Melayu untuk memudahkan urusan berkomunikasi dengan penduduk tempatan. Hal ini boleh dilihat sebagai bagaimana tingginya bahasa Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita lihat pada hari ini, kebanyakan bahasa Melayu ni jarang digunakan dalam konteks pertuturan, sama ada masyarakat muda, tua maupun remaja. Hal ini mereka lebih rasa berbangga apabila mereka dapat bertutur bahasa Inggeris atau bahasa asing. Seterusnya saya akan pergi ke kesan penggunaan bahasa Melayu terhadap masyarakat. Kesan penggunaan bahasa Melayu terhadap masyarakat adalah setiap masyarakat mudah untuk berinteraksi dengan semua masyarakat walaupun berlainan bangsa. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai lambang jati diri yang dikongsi masyarakat bermilang kaum. Kalau kita lihat dalam konteks bahasa Melayu sebagai lambang jati diri, ia adalah satu perkara yang sinonim dengan bangsa Melayu. So apabila kita sebagai bangsa Melayu boleh menutur atau bercakap menggunakan bahasa Melayu, ia sekaligus dapat mengangkat martabat kemelayuan itu sendiri. Dan yang terakhir, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah maupun institusi pengajian. Kalau kita lihat sebelum ini, bahasa Melayu jarang diguna pakai dalam subjek mata pelajaran sains dan juga matematik. So pada tahun sekitar 2013, Perdana Menteri kita sendiri membuat keputusan untuk mengguna pakai bahasa Melayu dalam subjek mata pelajaran matematik dan juga sains. Hal ini boleh memudahkan lagi proses pembelajaran pelajar apabila menggunakan bahasa Melayu. So, seterusnya saya akan pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang yang tertinggi bagi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Yang ketiga, perlembagaan undang-undang juga terbukti bahawa pembentukan perlembagaan persekutuan seiring dengan memastikan perpaduan antara masyarakat di Malaysia dapat dibentuk walaupun dari segi bangsa, agama maupun bahasa. Yang terakhir, perlembagaan persekutuan yang dibina begitu seimbang dapat memastikan hak-hak bagi setiap pihak terjamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.